Pernah tak kita tengok orang yang kita tahu taklah sepandai mana, malah jauh kurang pandai dan kurang rajin dari kita, tetapi lebih berjaya, lebih cepat naik dari kita. Tak adil kan? Biasanya orang-orang begini bila mereka cadangkan apa-apa senang je diterima. Kadang-kadang idea atau cadangan tu sama je dengan yang kita sebut. Tapi bila kita cakap, kena reject. Bila dia cakap, diterima pula. Siapa yang pernah lalui pengalaman tu? Geram kan? Nak tahu kenapa? Hai, saya Puan J daripada PBT Consultants. Syarikat kami membantu organisasi dan pasukan mencapai matlamat mereka melalui soft skill development atau kemahiran insaniah. Okey, realitinya dalam dunia bisnes atau kerjaya, kejayaan untuk mencapai matlamat kita banyak bergantung kepada sejauh mana keupayaan kita berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain. Terror macam mana pun kita, pandai macam mana pun kita, none of us can succeed alone. Tiada di antara kita yang boleh berjaya sendirian. Semua kita memerlukan kerjasama dan sokongan dari orang lain untuk berjaya. Saya percaya rezeki itu datang dari Allah, tetapi dia tak datang direct turun dari langit. Akan ada perantaraan orang lain di tengahnya. Untuk itu, salah satu dari kemahiran utama yang kita perlukan ialah kemahiran berkomunikasi dengan efektif. Ada 4 sebab utama mengapa kita perlukan kemahiran berkomunikasi dengan efektif. Yang pertama, cara orang lain respon kepada kita banyak bergantung kepada apa pendapat mereka tentang diri kita. Bayangkan bagaimana respon seseorang bila dia nampak kita sebagai berkebolehan. Dan bagaimana kalau dia nampak kita sebagai tidak berkebolehan? Mesti lain kan? Saya tahu ada yang kata, tak patut. Kita patut respon sama dengan semua orang. Come on, kita pun macam tu kan? Contoh, katakanlah ada orang biasa minta tengok IC. Berbanding dengan kalau polis yang minta tengok IC. Mesti lain kan? Begitu juga kalau ustaz cakap agama dengan orang kat tepi jalan cakap pasal agama. Kalau doktor cakap pasal ubat atau penyakit, berbeza dengan kalau orang biasa cakap tentang ubat kan? Mengapa kita macam tu? Sebab kita semua adalah manusia biasa. Kita menilai berdasarkan apa yang kita dengar, nampak dan rasa. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dan fikiran orang lain. Tuhan tahu, orang tak tahu. Kalaupun kita ada kebolehan tu dengan kita, tetapi tidak dikomunikasikan dengan berkesan, selamanya pun orang akan anggap kita tidak berkebolehan. Remember this, we are only as good as we communicate it. Sebab kedua, tanpa kemahiran komunikasi efektif, orang di sekeliling kita tak akan dapat memahami apa yang kita perlukan. Dan tentunya tidak dapat membantu kita mencapai matlamat kita dengan berkesan. Malah kajian menunjukkan majoriti pekerja sekurang-kurangnya menghabiskan 70% dari masa mereka bekerja berkomunikasi dengan orang lain. Even di dalam bidang-bidang yang mostly technical seperti engineering, accounting, IT dan sebagainya. Sebab ketiga, lagi tinggi pangkat dan jawatan kita, lagi tinggi keperluan kemahiran komunikasi efektif. Malah dalam ilmu kepimpinan atau leadership, kemahiran berkomunikasi dengan efektif merupakan kemahiran wajib bagi setiap leader. Sebab leader mencapai matlamat melalui orang lain. Si kajian menunjukkan purata manager menghabiskan 57% dari masa mereka, lebih daripada separuh masa mereka tempat kerja untuk menyelesaikan konflik yang berpunca dari masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini termasuklah kurang komunikasi or under communication, terlebih komunikasi or over communication ataupun miscommunication, iaitu silap faham yang timbul dalam komunikasi. Dan sebab keempat, dalam dunia kejayaan dan bisnes, setiap kesilapan membawa risiko dan biasanya melibatkan kos yang tinggi. Untuk itu, kita sebenarnya tidak ada peluang untuk belajar dari kesilapan. We need to get it right the first time. Untuk itu, pada saya, kemahiran berkomunikasi secara efektif ini adalah kemahiran asas yang semua kita
perlukan untuk berjaya dalam kerjaya dan bisnes. Ini kata Warren Buffett, antara orang terkaya di dunia. Far the best investment you can make is in yourself. I mean, for example, communication skills. I tell the students that come that they're going to graduate schools and business, and they're learning all these complicated formulas and all that. If they just learn to communicate better, and both in writing and in person, they increase their value at least 50%. In the next video, saya akan kongsi 10 jenis kemahiran komunikasi yang diperlukan dalam dunia kerjaya dan bisnes dan memang dicari oleh setiap majikan. Seperti biasa, kalau rasa video ini bermanfaat, sudikanlah share dengan orang lain memerlukannya. Anggaplah ia sebagai sedekah. Until the next video, Assalamualaikum. Bye.